النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Jadi tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, pengajian kita masuk terus pasal dalam pengajian minggu ni, jadi dia banyak bicara, banyak hujah-hujah yang akan disampaikan. Jadi untuk tak buang masa, kita masuk dalam babul ghusli 33. Dia kata sini, ini suatu bab pada menyatakan kaifiat mandi. Kaifiat mandi, orang panggil cara untuk mandi. Dia tak membahaskan dalam kitab ni baik mana ataupun apa-apa yang menyebabkan kita kena mandi. Padahal dalam mandi ni tadi ada mandi yang sunat, ada mandi yang wajib, ada mandi yang makruh, ada mandi yang harus. Nah, seperti mana kita tahu mandi yang wajib apabila kita berjanabah ataupun berjunub, kita bersuci. Dan dalam ni setelah lagi dia akan royak ada 7 sebab yang mana kita diwajibkan mandi. Itu akan kita bicara setelah lagi. Kemudian ada juga mandi yang makruh. Mandi yang makruh ni tadi ketika orang panggil masa wela. Nah, ketika tu maka kalau kita mandi dihukumkan makruh. Maknanya kalau yang dikatakan makruh kita mandi iaitu selepas asar, selepas waktu asar, ba'dal asar, selepas daripada asar, kita sembahyang asar sudah, kita kelik rumah, kita mandi. Maka mandi ketika itu dihukumkan dalam syariat kita hukumnya makruh. Kerana apa boleh jadi makruh? Kerana ketika lepas asar ni tadi, tubuh badan kita, darah yang mengalir dalam diri kita ni dia menjadi panas. Sebab itu minggu lepas Abu ayat dah, dalam diri kita ni ada air, api, angin dan tanah. 4 unsur ni ada dalam diri kita. Kita saja yang tak khabar. Tetapi dalam masa ni tadi Allah Subhanahu Wa Taala perelokkan dalam diri kita. Tengok, apabila masuk bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berpuasa. 11 bulan kita makan minum dah. Tapi bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berpuasa. Kenapa? Kerana ada kebaikan ataupun orang panggil natijah yang baik yang mana kita tak tahu. Waktu bulan Ramadan tu. Tapi bila mana Allah SWT bagi tahu kita kena puasa tu tadi, ambil daripada Al-Quran, ambil daripada hadis-hadis Nabi SAW, maka ulama kita kaji di situ, maka fahamlah bahawa kata perut kita ni yang 11 bulan berfungsi ataupun bergerak mari dengan makanan yang masuk gaul, hadamkan makanan kita, kerja dia nak hari kerja, maka dia perlu juga kerehatan, rehat beradu. Maka dengan beradu dia tadi, lepas daripada masuk bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, maka dia mula bekerja semula. Kesihatan dalam Islam. Begitu juga kita berpuasa pada hari-hari yang tertentu, hari Baidha, 14, 13, 14, 15. 13, 14, 15 ni tadi sebenarnya bulan penuh, iaitu bulan penuh pada hari 14, bukan hari yang ke-15. Itu kita akan masuk dalam bicara nak tahu bulan Ramadan baik mana. Kemudian kita puasa pada awal bulan, pada akhir bulan, dan ada puasa yang disunatkan, puasa Ashura dan puasa-puasa yang lain. Maka itu kebaikan yang mana kita tak nampak dari segi agama yang ajar dalam diri kita. Begitu jugalah sini, waktu asar, darah kita ketika tu jadi panas. Darah jadi panas. Jadi tekanan darah tu, jantung kita ni, orang panggil wacai kita ni tadi, dia bergerak dengan kuat. Degupan jantung tadi derah. Walaupun kita ni tak ada buat apa, tapi degupan jantung tu derah. Kalau kita perhati lepas asar.
Lepas tu banyak orang relax. Orang panggil relax kedai kopi lepas asar tu dah rehat. Kemudian dia kata waktu yang kedua selepas ngorek ni, lepas ngorek ni, semayang maghrib, lepas pada maghrib kita gelik kita mandi. Ini hukum dia makruh juga. Makruh mandi selepas semayang maghrib. Kemudian yang ketiganya dia ada 3 waktu. Yang ketiganya waktu selepas Isya sampai tengah malam. Tengah malam iaitu pukul 12. Jadi pukul 12 malam ke bawah, 12, 11, 10, 9, 8 dan 7 ni tadi lepas semayang maghrib, maka makruh kita mandi. Kalau kita mandi di situ, maka akan datanglah penyakit. Ulama-ulama dari segi ilmu kedoktoran bomo ni tadi ambil daripada Ibn Sina. Dia kaji-kaji bahawa kata 3 waktu ni, lepas semayang asar, lepas semayang maghrib dan lepas semayang isya. Waktu ni kalau kita mandi, maka kepala kita akan sakit. Sakit kepala. Orang kata sakit kepala ni, kata makan tu dah. Cek dalam segi kita mandi. Mandi salah cara. Tak ada tengok pria. Nak mandi. Tapi bagi orang yang ada ilmu agama Allah SWT ni, dia boleh jaga. Itu waktu yang dimakruhkan. Lepas tu kalau waktu yang disunatkan kita mandi, iaitu pada pagi hari. Waktu yang pertama iaitu sebelum subuh kita mandi. Bayuk amal orang. Orang amal subuh, amal mandi sebelum subuh, maka muka dia, tubuh badan dia jadi terik, orang panggil. Lepas tu wajah dia akan ada cahaya nur. Kerana apa? Kerana waktu malam ni tadi Allah SWT suruh manusia ni rehat. Dan alam ni tadi Allah SWT sejahterakan dia. Sehingga kan air yang ada dalam kolah kita, dalam tank, tangki air kita, semua tu tadi berubah. Rupa dia berubah dengan kelembutan diri dia air tu tadi, sampai dia bagi kesan kepada diri kita waktu kita mandi pada pagi hari, kulit kita akan jadi terik. Lepas tu wajah kita ni akan jadi apa? Awet muda. Bagi awet muda dia nampak muda je, tak ada nampak tua mana. Sebelum subuh. Lepas tu selepas subuh. Kita bangun selepas subuh. Mandi sebelum subuh boleh, selepas subuh kita mandi pun boleh. Tapi jangan sampai tak semayang subuh lah nak gaduh nak mandi. Lepas subuh tu kita mandi kelik rumah, ataupun kita semayang di rumah ke, di rumah lepas semayang subuh kita mandi boleh. Macam budak-budak pergi sekolah, budak-budak pergi sekolah tu tak apa tu. Mandi pagi hari, disunatkan mandi. Tapi nak dapat sunat ni, dia kena niat lah. Sebab innamal a'malu binniyat. Segala amal tu dengan niat. Kalau tak ada niat, tak ada pahala. Kalau makruh tadi tu tak ada apa, kita tak ada niat pun, dia dimakruhkan. Makruh apa? Makruh ni barang yang kita buat. Maka dia ni tak berdosa. Tapi kalau kita tinggal, dia boleh pahala. Jangan mandi. Kita tahu ni kita jangan mandi, maka pahala kita dapatlah ni. Pahala kita dapat. Pas sunat ni tadi, mayusabu, barang yang diberi pahala. Barang yang beri pahala kalau kita buat. Wala yu'aqabu ala tarki, dan tidak akan dibalas kalau kita tinggal. Benda-benda sunat ni kita tak buat, tak adalah makna kata kita akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sunat kena niat, lepas tu kita mandi. 2 waktu. 2 waktu tu. Kemudian katanya selepas zuhur, waktu sebelum zuhur. Sebelum zuhur, 30 minit sebelum zuhur tu kita mandi, maka kita dapat pahala sunat. Lepas pada tu tak ada. Lepas pada tu tak ada. Itu waktu yang sunat kita mandi. Makruh waktu mandi, sunat waktu mandi, dan ni kita nak masuk yang mewajibkan mandi. Dia kata sini bermula yang mewajibkan mandi itu masuk khasyafah. Masuk khasyafah.
bahasa kita orang tani kita ni orang panggil kepala takok. Nah, abang kepala lah kita punya alat ni, dia ada kepala. Walaupun dia tidak ada mata, dia tidak ada telinga, nah, tapi ada kepala. Jadi kepala ni tadi orang panggil kasyafah. Batal dia ni tak apalah orang panggil batal, tapi kepala ni orang panggil kasyafah. Masuk kasyafah pada faraj, pada lubang. Bila kata pada lubang, dua lubang. Siapa? Kalaulah kita berdepan dengan orang perempuan, maka dia ada dua lubang. Mana? Ni lubang ni lubang faraj orang panggil. Kemaluan depan orang Tino. Masukkan kepala kita ni kepada kemaluan Tino depan ni tadi, kepala hilang. Tak nampak ada kepala, kepala selai dah. Maka mandi. Satu lubang lagi iaitu lubang apa? Lubang dubur. Lek belakang ni. Tak kira orang jantan, tak kira orang Tino, kita masukkan kasyafah. Nah, kita punya kepala ni dalam lubang dubur, maka wajib mandi. Kalaulah kita masukkan kita punya kasyafah ni pada apa? Selain daripada dua jalan ni tadi. Kita mengajar ni kita tak capung ni, tapi tak nyapung ni, tapi kita goyak sungguh. Mana? Contoh kata kita masukkan kepada mulut. Nah, kasyafah kita ni kita masuk pada mulut. Bila masuk pada mulut, cabut. Mandi tak? Lubai juga. Mulut ni orang panggil lubai juga. Tapi dia bukan nak di mulut tu dan. Lubai mulut, lubai hidung, lubai telinga. Kalau takdirnya boleh sumat masuk kan? Dia tak jadi wajib mandi. Naknya dua lubai tu je. Lubang kubul, lubang dubur. Kubul ni ada depan. Belakang ni orang panggil dubur. Begitulah juga pada orang yang ketiga. Mana? Satunya orang jantan, dua orang Tino, satu lagi orang khonsa. Khonsa ni dia ada dua alat. Ada jantan dan biasanya lek bawah ni. Lek bawah ni hak Tino. Lepas tu bila kata Tino ni tadi, tengok keadaan dia jantan ke, dia jadi jantan ke, dia jadi Tino, maka hukum tu nanti akan belakang ni akan goyak. Kasyafah masuk, maka orang tu wajib mandi. Nah, orang yang ada kasyafah itulah. Kalau tak ada kasyafah, kepala takak dia putus. Gudih. Orang panggil sakit gudih. Garu, putus kepala. Putus kepala, lepas tu tinggal batas saja. Masuk, kena. Dia pakai itu juga dah. Lepas tu masuk juga dalam lubang. Masuk dalam lubang. Tak ada kepala, maka dikadarkan, kodarkan dengan kepala biasa orang ni. Kodar dia lagu mana? Kodar kepala orang jantan ni, tengok ibu jari dia ni lah. Ibu jari dia besar mana, panjang mana, jari tangan dia, jari tu. Waktu apa? Waktu dia kecil. Waktu dia halus. Besar tu. Nah, maka masuklah panjang tu. Maka wajib mandi juga. Orang panggil kodar pada kasyafah tadi. Nah, situ dah. Faham? Dan keluar mani. Keluar mani weh. Keluar mani ni wajib mandi. Jadi dalam masalah keluar mani ni, dia berlaku pada diri orang jantan, orang Tino. Orang jantan dan orang Tino. Biasanya orang khonsa dia tidak akan keluar mani. Keluar mani lagu mana? Dia ihtilam, orang panggil mengigar. Tidur malam mengigar. Naik bulan orang panggil naik. Biasanya orang jantan dia akan ngigar. Orang Tino dia akan ngigar juga. Jadi mengigar ni tadi keluar mani, maka wajib mandi juga. Kadang-kadang bukan sekadar kita orang panggil kita ngigar, tapi kita setubuh tadi keluar mani. Kalau kita setubuh tak keluar mani? Kalau kita setubuh tak keluar mani. Ambil hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina asab sa'a biha arba'a thumma jahadaha faqad wajada al-ghusl. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah telah berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila duduk di antara dua orang panggil dua kekeng. Dua kekeng. Orang panggil orang Tino kita ni dua kekeng. Kaki kanan, kaki kiri. Kaki dah. Kaki lepas tu kita duduk tengah.
Dia kata bertemulah empat kaki. Kaki dia dua, kaki kita dua. Temu empat kaki. Lepas tu apa situ? Wajadaha. Orang panggil kita punya kemaluan bertepuh dengan kemaluan dia. Lepas tu dia tak ada royak, Nabi tak ada royak kata keluar mani tak keluar mani, tapi bila masuk kita punya kemaluan dalam kemaluan orang Tina, sama ada keluar ataupun tak keluar mani, Nabi SAW royak faqad wajabal ghusl, maka wajiblah mandi. Dengan makna kata masuk kasyafah tadilah. Kalau duk main biga gitu biga mandi. Tubik tu, ni masalah yang kedua, iaitu keluar mandi. Wajib mandi jugalah. Yang pertama bila kita bersetubuh, yang kedua tak ada nak bersetubuh. Main biga tubik dah. Tubik dah tu pun kena mandi sebab dia tubik. Air mani keluar, maka wajiblah mandi. Dan mati. Orang panggil mati. Siapa mati? Orang yang mati. Siapa kata kalau kita temu orang ni dia mati, maka diri kita ni yang nampak ni orang panggil yang wajib kita ni memandikan dia. Kalau kita tak pandai mandi, kita kena ambil tanggungjawab untuk uruskan mayat tu tadi. Kena bagi tahu pada orang, bagi tahu untuk email nu dia patah nu ada temu orang mati tu. Tak kira orang mana, orang Islam ke tak Islam, wallah alam, pergi tengok dulu. Kalau dalil ada kata dia orang Islam, maka kena mandi. Tanggungjawab mana? Tok email kena tanggungjawab, tok khotib, tok bila akan makan masjid, orang panggil ahli jawatan kuasa masjid, kena ambil cara orang ni. Kalau ada ketandaan dia tu sebagai orang Islam, maka dia ni diwajibkan mandi. Dia mandilah air laut tu. Tak kira. Dah selai laut dah. Lama mana bekak dah. Tubuh dia besar dah dah. Bekak dah. Naik darat ni kena mandi. Lain lah kalau kata kita duduk tengah laut dah. Maka mana kata mati dah. Lepas tu lama tak temu darat dah. Tak kena mandi lah. Hanyut situ makan di ikan lah. Tapi bila naik darat ni tadi, maka kita orang yang ada ni tadi wajib cara. Jenazah tadi tu kita kena ambil cara, ambil padu dia. Kalau dia bekak dah, penuh dengan air dah, kena cara juga. Orang panggil tanggungjawab bagi diri kita. Orang panggil wajib situ, wajib. Lepas tu bagi orang yang nak mandi mayat pula, orang nak mandi mayat ni dihukumkan sunat mandi juga. Kerana Nabi SAW sendiri apabila dia nak memandikan mayat, dia sendiri mandi. Kata Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi SAW yaghsilu min arba'in, min al-janabah, yaumul jumu'ah, wal yaumul ijamah, wa min ghuslil mayyit. Daripada Aisyah radhiyallahu anha kata adalah Nabi SAW dia mandi dengan empat ketika Nabi SAW mandi. Daripada janabah iaitu bersetubuh. Aisyah kata Nabi bersetubuh, Nabi mandi. Satu lagi iaitu hari Jumaat atau sunat juga, sunat hari Jumaat kita mandi. Dia sebenarnya nak hari ni kalau kita bangun pagi kita mandi. Hari ni hari apa? Hari Khamis. Kita mandi hari Rabu. Kita mandi sunat hari Rabu kerana Allah Ta'ala dapat pahala. Kita mandi esok, mandi hari Khamis dapat pahala. Mandi sunat hari Jumaat dapat pahala. Jadi Nabi SAW mandi juga hari Jumaat. Dan dia kata wa min ghuslil mayyit, dan daripada mandikan mayat. Jadi Nabi sendiri dia mandi dulu. Lepas mandikan mayat, Nabi mandi juga. Tapi makna kata itu sunat. Bagi orang yang mati tu wajib dimandikan. Kita lah yang memandikan dia. Jadi mandi mayat ni kita kena mengaji juga nanti. Kalau sampai pergi solatul janazah, semayang jenazah kita akan mengaji nanti baik mana semayang jenazah. Jadi kena buat korban sore. Nanti kita akan ajar cara nak mandi mayat. Kalau nak lah. Sebab tempat kita ni orang panggil nak mandi mayat pun pilih orang juga, cari orang Tina pun payah juga nak cari orang. Bila kita ada buat kursus, orang panggil apa? Kita buat pecung ramai-ramai, orang panggil cara untuk mandi mayat. Contoh moleknya sejak kita pun buat satu wela panggil bapa-bapa ke ustaz-ustaz cara mandi mayat. Orang Tina
cara orang Tino, orang Jateng, cara orang Jateng. Jadi tak ada orang jadi takut ataupun tak pandai untuk mandi mayat. Sebab sepatutnya bagi mandi mayat ni, bagi kita ni, kalau kita ni sebagai ayah, anak kita lah yang orang panggil terafdal sekali memandikan kita. Lepas tu mengkapankan kita, anak-anak kita juga, waris-waris kita, mengkebumikan kita. Begitu juga orang panggil anak-anak kita. Sebab apa? Bila mana manusia ni, bila masuk dalam kubur, dia akan berbangga-bangga dalam apa? Dalam kelung ataupun dalam kampung kubur tu tadi. Bila dia masuk dalam kubur, dia tak serupa dengan kita di hari ni. Kita bangga dengan apa? Ni rumah batu aku besar, kereta aku besar, anak aku begini-begini. Kita bangga juga di atas dunia ni. Tapi di alam akhirat, iaitu bangga dengan bentuk agama sahaja yang dibolehkan. Iaitu bila masuk dalam kubur, orang tengok, mu pakai kapan ni, siapa mengkapankanmu? Orang ramai-ramai dalam kubur tanya, aku, anak aku yang kapankan aku, anak aku yang mandikan aku, anak aku yang jadi tok imej mayat-mayat. Tak ada arwah dalam kubur nanti. Jadi orang ni akan dimuliakan dengan sebab waris dia tadi. Apatah lagi anak sendiri. Hari ni kita waris kita mati seorang, maklum kita. Tapi lepas ni kita minta lah pakai baca kudu sikit, sepatah dua kata dah. Dan lebih lagi perempuan haid. Orang perempuan ni ada haid. Nanti belakang ni kita akan masuk bab haid. Haid ni sesikit-sikit haid, sehari semalam. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Jadi kita nak tahu darah haid ni kuning, koko, merah, merah campur hitam. Di manakah duduknya darah haid? Orang ni mari kita mula-mula mari 7 hari, lepas tu lajak sampai 9 hari, lepas tu kurang pula 4 hari. Lagu mana kita nak hukumkan darah tu? Adakah darah haid ke darah istihadah, darah penyakit? Akan kita ngaji. Kalau kita tak ngaji benda tu, maka kita gamak kata darah tu darah haid semacam, maka orang Tino kita, anak kita tak semaya dengan sebab kata mari darah haid tu tadi. Walhal darah tu tak ambil dikira, maka dalam keadaan dosa lah dia. Dan nifas, darah nifas ni iaitu darah yang keluar ketika beranak. Sesikit-sikit nifas iaitu seperludah haid. Tu tara tu sikit je. Sebanyak-banyak nifas iaitu 60 hari. Orang tua-tua kata jangan duk tidur lagi dengan tok laki walaupun dah 40 hari dah. Sampailah jadi 60 hari nak tidur dengan tok laki boleh dah. Situ dah orang kita ni. Tak ada apalah, tapi mana kata 60 hari sebanyak-banyaknya. Seperti minggu lepas apa royak, orang yang tidak ada nifas ni dan tidak ada haid siapa? Nifas ada sikit je, tapi haid langsung tak ada. Siapa? Iaitu Fatimah. Dia kena ingatlah nama orang tu. Siti Fatimah, dia tidak ada haid. Dan nifas, iaitu dia beranakkan anak dia Hasan dan Husin hanya seperludah haid. Tu dia beranak pagi, tak ada. Lepas tu tak ada. Zuhur, lajak masa, tengok tak ada dah. Maka zuhur dia semayang, asar dia semayang. Subuh tadi, subuh tadi. Dia foto. Waktu dia pasal dia beranak, maka dia foto. Jadi situ, lepas tu wiladah yang mengiringi anak tubik tu. Mengiringi anak tubik. Orang panggil nifas. Anak tubik tu, sebab tubik anak tu, maka orang panggil beranak. Beranak ni tadi kena mandi. Adapun orang yang belah perut, ni lagi akan datang, dia akan royak. Masalah orang belah perut ni, dia wajib mandi tak? Jangan kita kata wajib. Apa dalilnya? Ada sungguh tak dalam Islam? Tak wajib. Lagu mana? Wajib ni apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Usul fiqh orang panggil. Wajib ni iaitu kita buat dapat pahala, kita tinggal berdosa dan akan diazab sebab kita tinggal. Dan syaratnya seperti syarat pada wudu mandi ni, iaitu apa? Syarat-syarat dalam wudu yang lepas dah kita ngaji, tidak adalah barang yang menegah daripada menyampai air. Anggota kita nak mandi ni ambil daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Maka semua tu kena meratai air. Orang panggil
Dalam mandi ni tadi dia dua je, iaitu satu niat. Niat saja aku mandi mengangkat hadas besar fardu kerana Allah Taala. Arab dia niat ni lagu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Saja aku mandi mengangkat hadas besar fardu kerana Allah Ta'ala. Nah, tu niat. Yang keduanya, meratai air kepada semua anggota kita. Ambil daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Nanti akan ayat baik mana Nabi SAW mandi. Jadi kena meratai air. Jadi bila kata syarat-syarat wuduk begitu, maka dalam mandi pun begitu juga. Dan wajibnya niat, yakni wajib mandi niat mengangkatkan hadas akbar, hadas besar. Nah, jadi semua ni tadi, riwayat tadi, masukkan khasyafah pada faraj, itu orang panggil orang berhadas, hadas besar lah tu. Keluar mani, hadas besar juga. Mati, hadas besar juga. Lebih lagi pada haid ni pun hadas besar juga. Nifas, hadas besar juga. Wiladah, hadas besar juga. Ada berapa? Ada 7. Nah, ada 7 ni orang panggil yang mewajibkan mandi. Bila mewajibkan mandi, kita kena niat mengangkat hadas besar dan melarikan air. Larikan yakni mengalirkan air pada segala badan, pada tubuh badan kita dan segala bulunya, bulu-bulu yang ada. Bulu apa? Rambut, bulu. Kening, bulu. Mata, bulu mata, bulu. Hidung, bulu hidung ada. Kena-kenakan air pada zohirnya, yang dalam tu tak ada. Lepas tu apa lagi? Misai, bulu juga. Janggut, ni pada muka. Lepas tu telinga. Kadang-kadang orang ada dalam telinga dia ada bulu. Kadang-kadang di luar telinga dia ada bulu. Lepas tu apa lagi? Turun ke bawah pula. Pada bulu tiak, ada bulu ketiak, ada lagi. Bawah lagi bulu dada. Orang panggil apa bulu dada ni? Nabi punya bulu dada. Dia tak bukan penuh bulu dada Nabi. Asalnya dia tak penuh gitu dah. Dia hanya di perut ni. Dia atas dada ni sikit, lepas tu dia turun perut ni. Di perut ni ada banyak. Perut ni banyak. Sampai ke bawah tu lah. Atas sini tak ada. Orang tak ada. Ada riwayat pada Aisyah juga, bulu dada. Orang ada bulu dada ni dapat sunnah juga. Ada tak bulu dada? Nak ada bulu dada tak payah. Ada ubat dia. Cara-cara dia ada. Supaya jembeng, janggut ni ada. Kalau kita jenis tak ada ni, dia ada cara dia nak beri tumbuh. Allah Ta'ala ada ajar. Nabi SAW ada ajar. Orang panggil ulama-ulama ada ajar. Lepas tu dia kata lagi segala bulu, bulu-bulu, dan disyaratkan niat disertakan tuai air pada satu suku daripada badan. Kita mandi ni, kalau kita mandi biasa disunatkan mandi bawah pinggir. Ni pinggir kita di bawah. Mandi di bawah dulu. Mandi bawah dulu. Lepas tu baru naik di sebelah kanan. Lepas tu sebelah kiri. Lepas tu pala. Tu mandi, orang panggil mandi biasa. Mandi sunat. Adapun mandi wajib ni dia ada cara-cara dia. Nanti start lagi orang panggil kaifiat cara mandi. Jadi kita nak royak pada bahasa orang panggil mandi-mandi, ulama-ulama royak tu ada juga. Tapi kita akan royak nanti bagaimana Nabi SAW mandi Jadi pada suku badan, kalau kita mulakan niat kita ambil gayung, kita letak di mana? Letak di bahu kita ni, belah kanan. Ambil air, cetak ke air, buka. Tepuk air di anggota kita ni, niat saja aku mandi mengangkat hadas besar fardu kerana Allah Ta'ala. Ataupun saja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala. Atau kita buka peli air turun. Kena kita ni, kita niat di sini. Masuk. Meratakan segala air yang kena pada anggota kita. Habis itu, dia kata sini far'un. Padahal far'un ni dia su'ilah radhiyallahu. Jikalau masuk seorang dalam faraj perempuan, adakah wajib atasnya mandi? Kerana bahawasanya benar atasnya bahawasanya ia memasukkan zakatnya dalam faraj, atau tiada wajib. Kerana masuknya itu mengikut bukan asing sendirinya. Cik Daud petani buat masalah.
Bila masalahnya, iaitu bila kita faham pada masalah yang pertama, bila masuk kepala zakar kita kepada lubai, faraj. Lubai le depan ataupun lubai le belakang. Masuk, maka kena mandi. Ini dia, bukan sekadar ni saja, tapi tuai tu masuk dalam tu. Fardu takdir. Orang ni dia beranak, contoh kata orang panggil nak masalah ni baik nak buat jadi nampak sungguh. Orang ni dia beranak jadi kenek. Ada tak orang kenek dalam dunia? Ada. Dia lebih kurang dalam sekaki lebih je. Tinggi dia sekaki lebih je. Orang belah Europe tu. Orang paling tinggi sekali orang di China tu. Tinggi, gafi tu. Kecil kali tu ada juga. Maka orang kecil ni tadi, kecil. Contoh kata, Tino ni besar. Lepas tu dia main unggah-unggah lagi beruk. Termasuk. Tak apa kalau Tino dia, kalau budak ni jatuh, masuk dalam tu. Masuk tubuh lalu. Lepas tu tak apa. Bagai dia duduk ada masuk sekali je lah. Lepas tu masalah dia masuk tu. Masuk tu tadi, wajib mandi. Tak? Dia tanya. Fardu takdir Maka dia jawab adalah padanya itu nazar. Tengok dulu. Dan yang terlebih hampir wajib mandilah. Kerana dinamakan masuk kasyafah. Pasal kasyafah tu masuk juga dalam lubang faraj orang Tino tadi. Masuk juga. Masuk sore tu dalam perut tu. Maka wajiblah mandi. Habis. Fir'aun jikalau seorang tampal hidungnya yang rompong dengan emas umpamanya. Dulu kita masalah wuduk dulu. Ajar baik tak? Jari dia ni, jari dia patah. Seruas, 2 ruas. Dia boh gapo? Boh jadi emas. Perak. Tu kena wajib nak masuk air semaya situ. Tu dia royak dah dulu. Kena ingat tu dulu. Lepas ni orang ni mana? Muka dia, hidung dia gompong. Tak ada ni hidung ni, daging hidung ni tak ada. Ada lubai. Lepas tu dia pergi buat hidung dia dengan emas. Oh situ jadi lekat. Emas sinar warna. Hidung dia tu di situ. Umpamanya dan tertegap jadi sedaging, kapuh dengan dia punya dua daging muka ni jadi satu. Wajib membasuh akan dia. Jadi orang panggil walaupun ni emas, maka yang ni pun kena mandikan, kena sapu, kena mengalirkan air pada hidung, bukan hidung dia, bukan hidung yang berdaging, tapi hidung yang daripada emas ni kena sapu juga. Maka kita nampak sini, ingatlah kita pada masalah kita ambil wuduk dulu. Orang yang ada jari kodong, maka dia buat dengan emas, maka yang jari ni pun kenakan kita membasuh pada mengambil wuduk. Dan jadi baginya hukum memadalah sebab dia kata diberikan hukum muka, seperti kata Syekh Ramli. Fir'aun, jikalau beranak seorang perempuan, keluar anak itu bukan jalan adatnya. Adatnya keluar anak ni di mana? Di kemaluan tina oleh depan. Bukan jalan adat. Maka mana belah perut. Tiada wajib ia mandi. Tu. Nampak? Tak wajib mandi. Orang lain ni belah perut, tak wajib mandi. Habis. Su'ila radhiyallahu, adakah orang yang haid atau nifas wajib mandi keduanya? Wajib mandi keduanya sebab datang haid dan nifas, atau sebab putus dia mari haid tu, sebab mari tu kena mandi, atau sebab beradu tubik darah tu kena mandi, atau kedua-duanya sebab mari dan beradu, atau sebab putus dengan hendak berdiri semaya, sebab nak semaya lah kena mandi ke kok mana? Maka dia jawab wajib mandi dengan keluar serta putus dua tu. Sebab keluar darah haid itulah dan putus beradu darah haid itulah yang mewajibkan orang Cina tadi mandi. Atas diluaskan dan serta berdiri kepada semaya, wajib bersegera. Kalau nak semaya maka bersegera. Kalau tak ada nak gaduh semaya, maka tak kenalah bersegera. Dalam masalah kita ni orang panggil kalau kita bersama dengan isteri kita ni tadi, beberapa ayat dulu, Nabi SAW kebanyakannya dia bersama dengan isteri dia sebelum subuh.
Jarang-jarang, kadang-kadang. Teko-teko Nabi tidur late malam lepas Isya. Malam ni tidur dengan isteri. Jari-jari, tak acak-acak. Tapi acaknya sebelum subuh. Sebelum subuh bersetubuh. Lepas tu lepas bersetubuh mandi-mandi, sembahyang tahajud, sembahyang gapo-gapo, lepas tu sembahyang subuh. Ghalibnya Nabi SAW lagu tu. Lepas tu kalau kita tengoknya sini, orang Tino, orang Tino mana Tino? Berdiri sembahyang. Jadi kalau kita tengok sini, kalau orang Tino ni, kalau keluar mani ni, ada seorang daripada orang Ansar, orang Tino, cerita dia, ambil daripada dia juga yang cerita. An Ummu Salamah wahya imra'atun Abi Talhah qalat ya Rasulullah inna Allaha la yastahyi min al-haq fahal 'ala al-imra'ati al-ghusli idza ihtilamat qala na'am idza ra'aita al-ma'a muttafaqun alaih. Jadi mana kata kalau masalah mengigar tadi, orang Tino ni dia mengigar juga. Tapi bagi syarat orang betina yang mengigar ni tadi, dia kena tengok ada air yang tubik. Air mani dia tu tubik. Jadi Ummu Salamah ni dia bini bagi Talhah radhiyallahu anhu, dia ni daripada orang Ansar. Dan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata kebanyakan daripada sahabat Nabi yang Tino ni, iaitu banyaknya di kalangan orang-orang alim daripada sahabiah, iaitu orang Ansar. Orang Ansar ni dia tak malu. Orang Ansar ni orang mana? Iaitu orang duduk di Madinah. Orang Madinah sendiri. Maka dia banyak bertanya dengan Nabi SAW masalah hukum-hukum orang Madinah. Sebaik-baik Tino, Aisyah kata orang Tino iaitu orang Ansar. Jadi dia kata Ummu Salamah ni, dia ni isteri bagi Talhah, dia telah tanya pada Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni tak malu nak royak benda yang sebenar. Maka dia tanya, itu dia wajah kecek taibang diri dia tu. Dia kata Allah ni dia tak malu nak royak sebenar. Masalah ada gapo-gapo, hak kena royak belaka Allah Ta'ala ni. Aku pun nak tanya ni. Tanya gapo? Adakah daripada perempuan wajib mandi apabila dia ikhtilam, mengigar? Mengigar ni pula, masalah mengigar ni, orang Tino ni dia mengigar. Satunya dia mengigar kerana dia mengigar lah. Yang keduanya, dia ni mengigar dengan sebab ada benda lain masuk dalam diri dia. Siapa? Jin. Jin masuk dalam diri dia, karu dalam otak dia, sampai dia ni seolah-olahnya dia ni setengah bersetubuh dengan seorang. Dengan seseorang. Maka dia mengigar, tubik air. Ada dua. Satu lagi orang panggil orang ni juga, Tina ni juga, dia ni dikagu. Dia dikagu. Bekno orang panggil dirogol. Main rogol. Buat khianat. Dia duk peling antara tidur dengan tak tidur, antara tidur dengan tak tidur, berbolak sekeliling tu. Berbolak sekeliling tu, dia nampak mari seorang jantan. Lepas tu dia kaku, dia nak buat apa tak boleh. Tok laki ada sebelah. Tok laki ada sebelah tidur, dia nak buat apa tak boleh. Mari kat dia, tidur dengan dia. Katil kocak, katil tak kocak, tapi dia tu dalam suasana ataupun dalam keadaan tu, dia seolah-olahnya dia tengah bersetubuh. Lepas pada tu apa baru dia royak apa dia. Kena. Ada kena buat kenak dengan piwak kau nak kena dia royak bagi. Tu laki kan gapo mengigar gapo. Dia ngigar dah tu. Situ. Maka tengok situ. Tengok mana? Tengok kemaluan dia. Kalau lah tubik air daripada kemaluan dia. Dan orang panggil air mani orang Tina, nak cek dia lagu mana? Kita bersetubuh dengan Tina kita. Lepas tu kita biasa lepas setubuh, kalau orang Tina ni dia mana? Nanti kita akan mengaji lah panjang. Orang Tina kalau punggung dia tinggi, dia air mani dia tak tubik. Dia masuk dalam. Bila dia akan tubik? Bila dia berdiri tubik.
Dia bila berdiri tubik, maksud jambil dia tubik. Adapun kalau orang Tina punggung dia tipuh. punggung dia halus. Dia tak ada punggung besar apa orang panggil? Orang di Malaysia panggil buntut. Orang sini panggil punggung. Kalau punggung tinggi tu, bila dia baring, tinggilah dia punya kemaluan tu duduk tinggi. Maka air mani dia, kalau kita beri kepada dia air mani dia tak tubik. Bagi orang perempuan yang punggung dia tipuh, dia bawah sikit. Bila kita cabut sudah daripada persetubuhan, maka dia akan meleleh. Meleleh tu pula tengok situ. Kalau putih, tu kita. Dia kuning-kuning sikit je. Tapi kalau orang Tino, dia banyak kuning. Dia banyak kepada kuning. Maka itu orang panggil mani orang Tino. Bagi orang Tino yang ihtilam, ngigar, tubik kalau tengok kemaluan dia tu ada air mani. Hak dia tubik tu tadi. Maka dia wajib mandi. Qala na'am idza ra'aital ma', apabila nampak air, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang Tino tu kena wajib mandi. Habis. Jadi bila kata nak semaya, maka kenalah bersegera kepada mandi. Kalau tak ada nak berhajat kepada semaya, maka tak apa lagi, boleh kita duduk. Tapi dimakruhkan dalam keadaan begitu, dimakruhkan kita. Ambil hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa janab wa huwa junbun min ghairi an yamassa ma. Aisyah radhiyallahu anha kata adalah Nabi sallallahu tidur. Nabi sallallahu tidur walahan dia tu tak ada lagi mandi. Walahan dia pun junub dan dia tak pergi mandi. Ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau kata begitu, maka ambil hadis daripada sahabat yang lain. Tadi hadis muttafaqun alaih juga. Yang ni ambil hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anak Umar kata annal Umar ibn al-Khattab sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw yarqudu ahaduna wa huwa junub qala na'am idza tawadda'a ahadukum fal yarqudu wa huwa junub. Umar radhiyallahu anhu telah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah boleh seorang daripada kita ni nak buat gilir ataupun dua terik. Dia setubuh dah. Lepas tu orang panggil duduk dalam keadaan biasalah. Lepas tu nak buat apa? Nak buat straight lagi. Maka Nabi yang salam wayak pada Umar, boleh, tapi kena ambil semaya. Lepas tu boleh buat straight lagi. Orang panggil kali yang kedua. Lepas tu dalam masalah kita ni, bila kata nak semaya, maka wajib orang panggil segeralah mandi. Kalau tak ada nak semaya tu tadi, maka tengok hadis Nabi yang salam saat ni, Nabi yang salam tak ada orang panggil bersegera kepada mandi, dia tidur. Ada hadis daripada Nabi yang salam sendiri. Kemudian kata cara banyak lagi dah, wala pun banyak dah ni. Masa banyak dah. Jadi kita baca baru sikit ya. Dia ada dua line dalam masalah ni dah. Jadi kita masuk minggu pertama dan kedua. Minggu depan kita masuk masalah jual beli kita. Jadi aku nak baca sikit sini masalah kita mandi ni tadi. Bagaimana mandi Nabi sallallahu. Ambil daripada Muslim. Hadis riwayat Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasala min al-janabati yabda'u wa yaghsulu yadayhi thumma yafrighu bi yaminihi ala shama'ilihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda'u thumma ya'khudhu al-ma' fayadkhilu al-asabi'ahu fi usuli ar-ra'si thumma khafana ala ra'sihi salasan khanafatin thumma afada ala sa'ir jasadihi thumma ghasala rijlaihi muttafaqun alaih. Hadis riwayat Aisyah. Kenapa cerita tentang mandi tidur kakak-kakak yang sulit-sulit ni ambil daripada Aisyah? Kerana Aisyah dia ni orang panggil yang bersama dengan Nabi seumur-seumur lah. Dia perhati
Sebab dalam kalangan orang betina, dalam kalangan sahabiah, Aisyah lah paling alim sekali. Kerana dia nampak dengan mata dia sendiri Nabi SAW buat apa-apa. Jadi apa-apa yang sulit sehingga kan sahabat-sahabat lain nak dapat pengetahuan, maka sahabat akan tanya pada Aisyah. Nah, Aisyah akan royak. Jadi begini juga dalam masalah junub tadi. Jadi dia kata sini, Aisyah kata adalah Nabi SAW apabila dia mandi daripada janabah, memulailah Nabi SAW dengan membasuh tangan dulu. Cara mandi wajib, basuh tangan dulu. Basuh tangan. Summa yafrighu biyaminihi ala shimalihi. Kemudian Nabi SAW akan ambil air. Dia ni basuh tangan. Basuh dulu tadi. Kalau kita paili, basuh tangan. Lepas tu basuh ni tadi, tangan kanan dulu. Basuh tangan kanan, basuh tangan kiri. Fayaghsilu farjuhu. Maka Nabi SAW akan ambil air ni tadi, basuh. Mana? Faraj dia, iaitu kemaluan dia lah basuh. Basuh. Ambil air, basuh. Kemaluan ni apa? Depan, belakang, maka basuh dulu. Summa yatawaddau. Lepas bersih dah, tangan bersih dah, paras pun bersih. Tangan ni kadang-kadang kita apa? Kita pegang barang pelik-pelik pagi pegang. Kita punya barang kita pegang, kadang-kadang barang betina kita pun kita pegang. Cemalah, lepas tu basuh. Lepas basuh, ni kita punya kemaluan. Tepung dengan kemaluan demo dah ni. Orang bagi air yang kena kepada kita. Itu air mazi tina kita. Air mazi tina kita ni, air galak tina kita tu hukumnya najis. Lepas air mazi dalam diri kita sendiri pun keluar, iaitu najis. Air mazi ni iaitu barang nak pelicing. Lepas tu bila kata kita cemar tadi, basuhlah. Summa yatawaddau. Kemudian Nabi SAW ambil semaya. Summa ya'khudhul ma'. Kemudian Nabi SAW ambil air, fa yadkhulu asabahu. Maka Nabi ambil air, dia ambil tangan dia masuklah air. Masuk dalam air. Lepas masuk dalam air tu tadi, maka dia ambil air tadi tu, dia akan meratakan rambut-rambut di atas kepala dia ni. Tangan basah, ratakan dulu. Rata. Habis. Summa khafana ala ra'si salasan. Kemudian ambil air, jiru pula. 1, 2, 3. Lepas selit-selitkan tangan dia tadi yang celup dengan air, selit-selitkan pada kepala kita ni, rambut kepala kita ni, sudah dah, ambil air pula, jiru. Kalau buka beli 1, 2, 3, basahkan. Situ. Thumma afadha ala sa'iril jasadi. Kemudian ratakan. Lepas tu barulah rata tubuh kita. Kemudian barulah basuh kaki. Masak kaki kita ni, kita kena bukan mandi bro. Sudah. Ambil kain bulu sudah. Kaki kita ni dia serupa dengan apa? Celah-celah daripada anggota kita ni lah. Jari kaki ni kadang-kadang ada orang rapat, kadang-kadang ada orang sengih. Maka kalau yang rapat tu, dia khawatiri tak sampai air. Maka Nabi SAW ajar supaya lepas pada kita mandi siap dah, maka jari-jari kita tu kita kena ratakanlah juga air, takut tak sampai air. Pasti cerak, kuku bekal kena buang. Kebanyakan kita ni kuku bekal. Kalau kuku bekal tak buang dah, dia colek, buang. Lepas tu bawa lalai kuku kaki kita ni jadi berongga lah, dia luar. Kalau kita masuk air, kita jiru air berong gini, air tak masuk dalam lupai hak kita korek tu tadi. Maka korek tadi kena buai juga sebenarnya. Kena buai bekas tu, maka air akan sampai. Kalau kita tak buai, maka kita kena ingat, kita masukkan air pada lupai hak kuku kita tadi. Ada hitam kita buai dah, berbekas putih tu tadi, kita masukkan air dalam itu. Adapun kuku bekal tu cerak dah, kita kena buai. Beringat dalam masalah kuku bekal. Muttafaqun alaih, iaitu 4 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, semua ambil hadis ni. Maksudkan cara mandi Nabi SAW. Kemudian katanya kita akan hubung minggu pertama dan minggu kedua. Bulan apa? Di bulan apa? Bulan 2. Masuk bulan 3 nanti. Bulan 3 nanti, minggu pertama dan minggu kedua, kita akan hubung semula dalam masalah mandi ni. Iaitu dia kata sini, daripada seorang jikalau gugur anak daripada perutnya sepertengahnya. Tubik anak separuh ya, tak tubik apa.
nak kena mandi ke tak? Kita akan dijawab. Allah. Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Dia setiap orang panggil, kalau kita saudara kita tanya, orang sini tanya, jadi masalahnya kalau orang ni dia nak bersetubuh dengan isteri, maka dia sekali, lepas sekali sudah dah, maka Nabi SAW ajar bagi tahu kepada mak tadi, iaitu orang ni kalau nak bersetubuh sekali lagi, disunatkan dia ambil air semayang. Bukan wajib kan, kena ingat, bukan wajib. Wajib ni mesti kena ambil air semayang. Tak, ni sunat. Mana kata ditekankan oleh Nabi SAW suruh ambil air semayang lah. Nak jadi orang berjuru. Pasal apa? Terik kita tak tahu, terik mana anak kita boleh jadi. Mungkin terik pertama tadi tak jadi, terik kedua ni nak jadi, tapi tak ada air semayang. Takut anak kita yang jadi tadi tu tak ada berjuru mana. Lepas tu nak kemas moleknya ada air semayang lah. Cuba. Lepas tu sudah dah. Pergi buka Taurat, tengok bola ke apa semua. Seharum hari pula dah. Nak pula dah. Sunat sekali lagi. Ambil air semayang. Tak ada ambil semayang? Tak ada. Gapo? Sebab takrif pada sunat, buat ni dapat pahala, tinggal tak berdosa. Itu takrif bagi sunat.